Lagu Dari Langit Podcast is now called Kinabalu Podcast. Hi, I'm Charlie Puth. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, click guys. What up, people? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi, orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak apa? Okay. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people, this is Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi itu? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun Tuklin, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power, please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page Lux Blossom HQ today. Dan sekarang, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling lit, tiada kurang. Di Sabah nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Yo, what up people, this is Ricardo dari Kinabalu Podcast. Dan hari ini saya masih lagi bersorangan di part 1 ini. Dan kita akan bercerita secara monolog di sini dengan harapan konon-kononnya kamu dengar dan berinteraksi lah dengan saya kan. Ya, kau. Ya, kau juga. Ya, kita bercerita kan ini. Well anyway, okay, kita mau cerita tentang Clubhouse hari ini. Untuk part 1 ni ada banyak yang dah tahu apa itu Clubhouse. New platform, new applications where about you are talking to other people in a room. So it's like macam kau chatting dalam banyak-banyak tu, tapi kau bercakap. Application yang sangat-sangat baik sebenarnya, yang sangat-sangat orang bilang, I think it's very useful during this pandemic ini, yang mana konon-kononnya memang betul pun, yang mana kita boleh interact and get to know people, and banyak juga celebrities, influencer, artis di sana di dalam tu. Dan diorang showcasing banyak juga benda. Ada yang showcase diorang punya lagu, diorang punya jamming session, diorang punya discussions. You know, it's a chat room di mana kau konon-konon duduk minum kopi, ada 10 orang dalam dia, ada 20 orang, ada sampai 100 orang. Macam kalau okay let's go tu sampai 500-600 orang satu kali diorang on. Yang kita boleh bukan semua orang bercakap. Kita boleh pilih, kalau kita moderator, kita boleh kasih up orang-orang di bawah tu untuk bercakap. Dan kalau orang nak bercakap, diorang boleh dengar saja pun tidak masalah juga. Tapi diorang boleh macam raise their hand lah. Kalau diorang tekan untuk raise their hand, diorang boleh dibenarkan untuk bercakap lah di dalam sebagai moderator ataupun sebagai speaker lah. Moderator ni yang boleh kasih up, tapi speaker ni yang boleh dibenarkan bercakap di room itulah. But kamu boleh menjadi sebagai listeners juga, pendengar. So itu adalah Clubhouse. Bagi yang tidak Clubhouse, boleh install Clubhouse, because Kinabalu Podcast akan going to do a live podcast juga, dan boleh buat interaction with you guys out there. But anyway, selain daripada itu juga, podcast ataupun Clubhouse ini sebenarnya sangat-sangat orang bilang very a new thing yang sangat bagus lah bagi saya. Saya rasa kamu pun bersetuju bagi yang sudah ada Clubhouse tu. Bagi yang tidak Clubhouse, saya recommend kamu install Clubhouse, get nominated and join lah mana-mana. Join juga Kinabalu Podcast. Join juga Okay Let's Go. Join lah mana-mana yang kamu boleh subscribe atau follow lah, siapa-siapa yang kamu follow di sana. Apabila diorang bercakap, kamu akan dapat notification. Kalau kamu on, kamu punya notification. Dan kamu terus boleh join lah kalau kamu mau join. So kalau diorang macam invite you to speak, they invite you to speak. Kalau kamu dah dapat, kamu boleh cakap maybe later ataupun join. So kalau kamu join, kamu berada di atas dan kamu boleh bercakap lah. Begitu.
Dan banyak juga yang saya follow sebenarnya, dan banyak juga, dan mostly memang yang orang bilang berpendidikan dan berguna, dan orang bilang something yang we can look on to, especially during this PKP punya masa ni, MCO ni. Saya pun dah tahu di fasa berapa sudah kita sebenarnya ni. It's sangat-sangat merisaukan sebenarnya. Hari ni pun 20,000 juga case di Malaysia di within this 14 of August 2021. Dan for that juga saya harap semua orang bilang menjaga SOP diorang, menjaga PKP pula, menjaga dorang punya self distancing lah. Buatlah yang sepatutnya kamu buat walaupun kamu sudah kena vaksin ataupun terutama yang belum lah kan, kalau sudah pun perlu juga. Dan get yourself vaccinated. Isilah MySejahtera tu, yang tiada application MySejahtera tu, I mean klisenya sebab saya tahu semua orang ada sudah MySejahtera, senang mau masuk pergi mana-mana kan. Dan recently saya ada juga dapat tahu yang pasal ada sudah diwajibkan sudah sekarang ni untuk, ada banyak sudah premis hypermarket, supermarket ataupun mall, kau kena perlu ada 2 dos tu baru kau boleh masuk. Ada juga my point of view, banyak juga orang yang sangkal lah, macam ada orang yang memang belum ada panggilan kan. So we hope lah government boleh percepatkan juga. Saya tahu orang memang berusaha mempercepatkan. Cuma at the same time juga saya agak, bukan saya lah, I think most of us knows yang what is happening right now. The government agak bergelojak juga lah, orang bilang kan, agak berdolak dalik ke apa ni, betul ke saya cakap ni? Dia the government sekarang, kerana kononnya kita punya PM tidak ada majority yang cukup, dan saya tidak tahu lah, we don't know what is happening there. You have to be in the politics to know about the politics actually. Banyak sudah orang advice ni, kalau mau tanya orang politik is very hard. Kau nak berada di dalam baru kau rasa the vibe and knows things yang berlaku di sana. Kita tidak tahu adakah kerajaan bertukar tanpa pilihan raya ataupun apa, sebab dia sudah pernah berlaku pun tanpa pilihan raya sudah bertukar. Kabinet tidak dapat bersidang, tidak dibenarkan masuk. Well, bagi saya itu semua dorang lah yang atur tuan. But it's actually it's affecting us lah sebenarnya. Dia sangat-sangat memberi efek yang sangat besar kepada kita. Mungkin kita tidak mau peduli pasal politik, tidak mau tahu pasal ini politik, but you all I think must get involved with at least some of the orang bilang updates lah. Why? Because by having the knowledge, you know where to go, what to do and what to expect. Because kalau dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita butuh tukar kerajaan macam ada rasa selfish juga kan, dorang sana. Kamu tak rasa begitu kah? Sebab why not? I mean, bukan why not, I mean kenapa pula tidak kita rasa begitu? Sebab kita sekarang mau bendung ni pandemik, kita berhabis mau buat ni. Suddenly in the moment of very crucial and very, orang bilang, hard times begini ni, kita masih boleh fikir-fikir pula mau tukar-tukar kerajaan and everything. Tapi itulah, macam orang cakap, you have to be there to experience it yourself and to have your say about it. Jadi begitulah ceritanya. So tidak panjang hari ini, tapi saya cuba juga give a few info and inputs. Sebab I cannot sleep, man. I really cannot sleep. But why not I do podcast just to get the cliche lagi balik, get the algorithm going, orang bilang. Kalau begitu kita mau cerita sikit-sikit lah info yang ada berlaku di beberapa tempat yang saya dapat simpan lah, info semasa yang memandu tu. Berhati-hati yang sedang memandu. Say macam DJ sikit yang driving right now. If you are listening to our podcast, Kinabalu Podcast ni dulu dipanggil ataupun digelar Lagu Dari Langit Podcast, dan telah di-rebrandingkan kepada Kinabalu Podcast. Dan season kami sebenarnya adalah bertiga sebenarnya. Faizal dan juga Kenny adalah podcaster daripada orang bilang residence podcast ataupun residence host for Kinabalu Podcast lah. So yang menariknya kalau ada dorang lah. Sebenarnya kalau berseorangan ni agak tidak menarik, sebenarnya sangat tidak menarik. But saya cubalah bagi kamu info, bercerita-cerita sama kamu, dan saya harap kamu boleh share juga to the rest yang you can listen to a very local conversation, local punya station lah orang bilang, ataupun podcast lah. To be frank, PGA rampas objek diperbuat daripada haiwan dilindungi di Lahar Datu ni, Hulu Pisau
diperbuat daripada tanduk rusa, cengkerang kura-kura dan peralatan perangkap diperbuat daripada haiwan yang dilindungi antara objek yang dirampas menerusi op bersepadu khazanah di sempadan hutan simpan Tabin. Operasi yang bermula jam 11.30 pagi itu dilaksanakan pasukan gerakan ARM PGA Battalion 17 Lahadatu bersama Jawatan Hidupan Liar JHL Sabah. Menurutnya pasukan operasi terus membuat pemeriksaan dan menemui sebuah rumah tidak berpenghuni di kawasan berkenaan. Hasil pemeriksaan lanjut berjaya menemui pelbagai objek yang terdiri daripada bahagian haiwan yang dikelaskan dalam jadual 3 enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Antara yang ditemui termasuklah tanduk rusa. Okey, saya sudah sebut tadi. Kita mau tahu saja siapa yang ditangkap ni. Okey, seorang warga Indonesia ditahan selepas dipercaya terlibat dalam kejadian perjudian. Okey. Operasi yang sama. Well, anyway, saya because saya tengok dia punya gambar jugalah, dia macam orang kampung di hutan. Memang salah sebenarnya benda-benda ni, tapi mungkin dia jumpa kan? Mungkin dia jumpa dan dia buat. Dan dalam keadaan PKP susah mau dapat besi kah untuk buat ni kah, macam agak perlu tangkap lah, as a procedure memang perlulah, memang diaktakan kan. Cuma kesian jugalah kan orang kampung. Actually banyak lagi yang berlaku di mana-mana, yang lagi besar, curi gajah, gading gajah apa semua kan. But kesian lah, bagi saya sangat kesian lah. Bukanlah dia ada duit untuk membayar itu ini semua apabila dia di apa ni, di di penjara ataupun dijatuhkan hukuman lah. Kesian lah, bagi saya kesian lah. So saya harap ada yang mau pro bono untuk dia lah. Warga Malaysia kurung isteri 2 anak kerana terkejut kerana takut jangkiti COVID-19. Ini berlaku di Songkla, tapi dia warga Malaysia. Oleh kerana fobia dengan jangkitan COVID-19 yang melonjak di Thailand, seorang lelaki warga Malaysia bertindak mengurung isteri warga Thailand ni dan 2 orang anak lelakinya di rumah hampir seminggu. Baru seminggu. Di sini banyak yang kurung, tapi bukan kurung apa, sendiri mau kurung diri sendiri lah, lebih kurang gitu kan. So ketua polis Hanjai ni Kolonel Akrawut Tanirat berkata lelaki yang berusia 43 tahun dari Kuala Lumpur berada di Hanjai bersama isteri dan 2 anak lelaki mereka yang berusia 5 dan 7 tahun sejak penularan pandemik COVID-19 pada Mac tahun lepas. Ini Mac sekarang sudah bulan berapa? Mau masuk bulan 9, sudah bulan 8 sekarang ni. So lelaki tu tidak membenarkan isteri dan kedua-duanya untuk keluar daripada rumah dan dia start mula kunci pintu. So isteri dia ni risau perkara yang tidak diingini berlaku. Mungkin dia takut, gila sudah lelaki aku ni mungkin. Sebab dia punya bini ni orang Thailand Maka beliau membuat laporan polis hari ini dan berharap polis boleh membantu. Thailand punya kes 22,086 kes yang terbaru dan 217 kematian dalam masa tempoh 24 jam yang lalu. Meaning to say, last 14 of August lah. Well, keseluruhan diorang ada 885,000 in total. 7,000 lebih meninggal. My point of view about that one, mungkin juga betul juga dia risau and everything, betul, ada betulnya. Dan sebenarnya lelaki tu pun sebab risau juga, tapi itulah tidak sepatutnya perlu mengunci. Mesti ada something going on in between them sampai tidak dapat sefahaman yang sepatutnya. Dan dalam masa yang sama kan seminggu, 2 minggu mungkin boleh tahan, mungkin 3 minggu tu mau perlu beli barangan-barangan sudah. Mungkin laki dia yang keluar, we don't know. Cuma bagi saya boleh bincang kot kan, kalau masing-masing boleh dapat satu sefahaman yang lurus dan jitu, bolehlah kan. Dan ya bang, kami nak mau keluar lah bang, anak semua nak mau keluar lah, so stay at home lah, begitu. Apa saya cakap ni? But anyway, itulah fahaman dia. Kita teruskan lagi. Ada treadmill dijual di Shopee ke di mana ni, 850, saya di Shopee 859 ringgit dia bilang. Ini bukan cerita, ini bukan mau promote juga, tapi dia tiada climbing mode. Dia memang kalau ikut gambar dia ada screen di depan, which is kau boleh play apa-apa yang patut dan kau boleh jogging lah sana. Cuma bagi saya kalau beli yang treadmill yang murah ni 859 memang mahal, tapi kalau treadmill punya, kalau bagi treadmill dia murah. Dia kau dah tahu berapa kau punya orang yang akan jogging di situ dan berapa keberatan dia apabila kau menghentak kaki kau. So even yang mahal pun, macam yang kami punya ni last time ni rosak, because even though ia mahal, apalagi yang 800 lebih. So mungkin boleh jugalah berikhtiar untuk dapatkan yang lebih baik lagi.
we're gonna carry on. And then next news stories, 2 kes keracunan akibat, okay, ini cerita Ivermectin. Okay, saya baca apa itu Ivermectin. Pusat Racun Negara menerima beberapa kes keracunan akibat penggunaan pil Ivermectin dengan pengambilan dos kendiri. Okay, ini konon-kononnya adalah ubat untuk mencegah COVID-19. Tapi, keracunan, dapat keracunan pula. Yang satu ni kita cerita, akibat pengguna berkenaan mengalami gejala, akibatnya pengguna berkenaan yang 35 tahun ni umur dia ambil sebiji saja, sesak nafas berpanjangan sehingga 5 hari selepas pengambilan, dia bilang. Yang kes kedua pula membabitkan seorang warga emas dijumpai tidak sedarkan diri. Dia makan 15 biji Ivermectin sekaligus. Ivermectin, I don't know how to pronounce it. It's very medical. So setakat ini Ivermectin belum lagi diluluskan penggunaannya. Well, belum ada sebenarnya, belum lagi ada WHO keluarkan, tapi tengah macam podcast yang sebelum ni saya ada cakap, dia tengah diusahakan lah untuk mendapatkan ubat lah gitu. Kalau talking about that, the next story ni, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pemilihan Malaysia dalam ujian itu diharap dapat membantu WHO, dia bilang. So maksudnya ini yang berkaitan kepada ubat-ubat yang dorang tengah, ada 55 negara yang tengah dipertimbangkan mau buat itu trial lah, orang bilang kan, red lab. Sebab dorang mau buat ubat lah untuk COVID-19. Diorang tengah cari ubat lah, tengah cari penawar dan ubat, dan bukan vaksin saja, tapi ubat yang kalau dapat makan terus baik, lebih kurang gitulah, ataupun berkurangan. Next story ini berlaku di India, if I'm not mistaken. New Delhi, of course. Dia ni, tajuk dia punya headline kan, helikopter makan tuan, dia bilang. Terinspirasi untuk mencipta helikopter sendiri menjadi impian seorang lelaki di Mahagoan, India selepas menonton filem popular Three Idiots. If you don't know Three Idiots, boleh check di Netflix. I watch it. It's a Hindustan movie. Ya, betul, saya tengok Hindustan movie because I'm a movie buff. Because dia Netflix punya original, so saya tengok lah. Mostly Netflix original, I will watch. Namun hasratnya itu musnah apabila dia maut selepas terkena bilah kipas helikopter ciptaannya ketika ujian. Oh my god. Nama dia Sheikh Ibrahim, 24 tahun umur dia. Seorang penduduk kampung yang tidak menamatkan persekolahannya. Bagaimanapun dia mempunyai impian mencipta sesuatu yang luar biasa untuk membanggakan keluarga dan kampungnya. So dari itu Sheikh Ismail mencipta Munah helikopter yang diperbuat daripada besi sebagai prototipe dia. So masa dia try ni, kalau ikut ada video dia, kesian. Itu bilah dia terlanggar dengan itu bilah yang belakang, dan dia terpelanting dan kena kepala dia. Wah, dia tidak memakai peralatan keselamatan dan meragut nyawanya, kesian. Jadi kawan-kawan dia datang dari jauh pun tengok dia sudah terus terkeluar daripada tu, dia memang parah lah. Memang kesian lah. Well, benda-benda macam ni, kalau saya, my point of view lagi, the government should support lah. I mean, bukan apabila dia terjadi masa dia buat tu, kita perlu support lah kan. So dia macam inventor lah ni. So bila invent, bolehlah government bantu dia. Buat mengharumkan nama India apa? Kan? Mengharumkan nama India kan. So diorang perlu bantulah supaya dia tahu proses-proses dia, boleh dihantar ke Sirim kalau sana dipanggil Sirim lah. The other day we talk about itu yang hujan meteor tu kan, hujan apa tu, type bintang yang banyak. I think a few podcast lepas di part 2 or part 1 yang sebelum ni punya podcast, season 4 episode 4. Dan pada malam yang saya record tu, dia memang banyak di langit, dan ada orang terambil, dia punya CCTV recorded kan. So dia tengok memang bertaburan lah, which is kalau kamu dah nampak, that is gonna be great. Please share di kami punya Facebook Kinabalu Podcast, cari kami di podcast, okay? Seterusnya cerita yang saya ada save ni, anggota TUDM tembak 3 rakan sebelum menembak diri sendiri. Berlaku di Kota Samarahan. 4 anggota tentera udara Diraja Malaysia ni maut dalam kejadian tembak. Well, okay, kenapa dia tembak, we don't know. Tapi difahamkan kejadian itu berlaku ketika masa serat tugas. Dia bilang salah seorang anggota TUDM dipercayai menembak 3 rakannya sebelum menembak diri sendiri. Katanya dua rakannya yang ditembak maut serta-merta di tempat kejadian, manakala seorang lagi cedera parah. I don't know man, what is actually happening, what happened.
Dia masuk terus dia tembak, satu cedera, saya tidak tahu meninggal ke tidak, yang belum ada cerita lagi update yang terkini pasal itu. I'm gonna carry on. Okay, sudah cerita pasal yang ini benda. Okay, satu buat ceritanya, puncak kematian keluarga hantar nasi berisi tanah kubur, dia bilang. Wow. Okay. Ini saya sudah, I hope I don't know whether saya sudah baca atau tidak ni cerita, but I think sudah. Tapi saya akan baca lagi pada yang baru dengan di podcast sikit-sikit lah. Dia beginilah cerita dia. Dia berlaku di Jakarta. So satu petugas kesihatan di hospital daerah Muhammad Sani di Karium Batam ni, dia terima satu makanan lah, bungkusan makanan tapi mengerikan lah, daripada keluarga arwah pesakit COVID-19. So dalam ini orang masa dia buat ni bungkusan, dia taruh dalam tu ada rambutan, ada macam bunga kemboja, ada ditabur, ada telur puyuh, nasi, lepas tu ada segenggam tanah kubur daripada kubur bapak dia ni. Dipercaya milik seorang pesakit lah, meninggal di hospital. Dia dalam, lepas tu masa dia buat tu, dia kasih video macam viral di TikTok, if I'm not mistaken. Dia tulis, dia cakap sana, dia macam ada caption sana, papa mama ambil sedikit tanah kubur papa untuk dicampur dengan makanan yang dikirim kepada petugas hospital, dia bilang, yang menyeksa papa semasa papa hidup, dia bilang. Mama reda papa diambil Tuhan, tetapi tidak reda dengan, I think the husband, the wife maybe tetapi tidak reda dengan layanan petugas Kristian yang turut menuduh bapa dia mati disebabkan COVID-19. Konon-konon dia macam dia tidak percaya dia meninggal pasal COVID-19, diperlakukan begitu. I think I watch banyak video nation punya diorang bergaduh apa semua sebab diorang mau ikut kubur sekali, tapi tidak dibenarkan. Macam di Malaysia ya sangat-sangat tidak dibenarkan, kena ada betul-betul PPE, kena betul-betul memang tidak sangat dibenarkan sebenarnya. Dan dia tidak puas hati lah sebab konon-kononnya tidak tidak di-treat dengan bagus masa di hospital dan dituduh mati sebab COVID-19. So dia pergi hantar barang, orang bilang hantar barang lah ini kan. Dia hantar tu tapau, dan tapau tu ada isi-isi yang menakutkan lah. Lepas tu dia tulis, kau tahu apa dia kalau kamu tahu, dia tulis selamat dihantui, dia bilang. Punya scary, saya pun tengah malam baca ni pun agak scary juga. Well, okay, we're gonna carry on, tapi saya rasa kita sudah sampai masa. I'm gonna carry on to the next part kalau saya dapat. If not, I'm gonna post the first part dulu, and then the rest of the parts right after. So I'm gonna take a break. Kita akan dengar pesanan-pesanan kita di part 2.